Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kita sebelum ini, kita dah membincangkan example 1 and 2, di mana example 1 and 2 kita draw all possible isomer for alkenes yang tiada functional group. Tapi sekarang ni kita nak masuk example 3, 4 and 5 di mana dah ada functional group. Okey, so kita tengok example 3. Example 3, draw all possible isomer for C4H8. So first step, kita akan kenal pasti functional group yang exist dalam compound ini. Okay, so kita ada H8 and then kita ada carbon 4. So 4 kalau 2 kali ganda equal to 8, okay, iaitu hydrogen, number of hydrogen equal to 2 times of carbon. Okay, apa maksud dia? Dekat sini maksudnya sini ada satu double bond. Okay, kalau nampak bilangannya sama, so dia ada satu double bond. So kalau satu double bond, maksudnya compound yang kita boleh lukis adalah compound alkene. Okay. Yang kedua, kalau bilangan hidrogen 2 kali ganda bilangan carbon, dia boleh buat satu lagi class of compound, iaitu cyclic. Okay, cyclic with all single bond. Okay, maksudnya apa? Kita boleh buat satu alkene, satu lagi cycloalkene. So, kalau kita nampak, oleh kerana kita boleh form dua homologous series, iaitu alkene dan cycloalkene, maka dalam kertas soalan korang nanti, korang bahagikan dua kolom. Macam ni. Satu kolom saya akan lukis structure compound alkene dan kolom belah kanan saya akan lukis cycloalkene. Ini saya terangkan kenapa kejap lagi. Ada reason saya bagi dua. So, itu first step. Second step, apa yang kita kena buat? Kita akan lukiskan carbon chain. Carbon chain for alkene, so kita ada 4 carbon, so kita akan gunakan 4 carbon sebagai longest carbon chain. Kemudian, step yang ketiga, step ketiga ini, oleh kerana kita dah ada functional group, untuk alkene ialah C double bond C, so kita masukkan functional group. Functional group letakkan dekat carbon yang pertama dan kedua dahulu. Masukkan dekat carbon yang pertama dan kedua. Saya ambil carbon pertama, saya start daripada kiri ke kanan. Kalau awak nak start daripada kanan ke kiri pun boleh, tak ada masalah. Cumanya nanti pegang, kalau awak kira kanan ke kiri sampai sudah dekat sini, sampai sudah akhir molekul yang awak lukis, semuanya awak pegang dari kanan ke kiri. Kalau saya pegang dari kiri ke kanan. So lukiskan functional group. Step yang ketiga, lengkapkan, barulah kita masuk HO and C ni. So carbon boleh buat 4 bond, so kita akan masukkan dengan hydrogen. So kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah struktur yang pertama. Compound yang kedua, oleh kerana dah ada functional group, so jangan pendekkan rantai dulu. Kita akan ubah kedudukan functional group dahulu. So kita akan buat longest carbon, still 4 carbon tadi, antara carbon 1 and carbon 2. Sekarang ni kita akan masuk dekat carbon 2 and carbon 3. Kemudian dah masukkan functional group, kita lengkapkan dengan HO and C punya konsep. So carbon boleh buat 4 bond, so sini 1 bond, so saya masukkan H3. Carbon yang kedua dah ada 3 bond, so saya masuk satu lagi hydrogen. Carbon kanan 3 lagi hydrogen. So awak still akan dapat C4H8, tapi molekulnya berbeza. Macam mana kita nak kenal pasti molekul tu sama ke berbeza? So step yang keempat, tolong tengok repeat ataupun tidak. Nak guna cara apa? Ada 3 cara bagi nama, tapi kita tak buat sebab bagi nama kita belum belajar. Yang kedua, kita tengok longest carbon chain. Longest carbon chain dia 4, tapi kedudukan functional group untuk structure 1 antara 1 and 2, dan structure 2 antara carbon 2 and 3. Dan cara yang ketiga, kita akan lukis guna skeletal. So saya lebih suka guna cara yang ketiga untuk determine dia repeated ataupun tidak. So saya akan lukiskan skeletal structure bagi structure 1, 1, 2, 3, 4, dan C double bond C duduk carbon pertama dan kedua. Struktur yang kedua, 1, 2, 3, 4.
dia duduk dekat karbon yang ke-2 dan ke-3. Okay, so structure 1 and 2 kalau kita tengok dia adalah berbeza. Okay, so barulah kita kata dia isomer sebab strukturnya berbeza. Okay, step yang keempat, step seterusnya, structure yang seterusnya, apa kita buat? Okay, kita buat lagi 4 karbon. Okay, dekat sini tadi kita masuk 1, 2, structure yang kedua 2, 3. Sekarang kita cuba buat 3, 4. So kita akan buat double bond macam ni. So saya ringkaskan, kalau saya lukiskan dia punya skeletal, saya akan dapat macam ni. Okay, tapi kalau kita nampak struktur yang ketiga ini, dia adalah flip kepada struktur yang pertama. Flip tu maksudnya dia macam ni. So sebenarnya ni sama antara dua ni. So perlu tak kita nak lukis struktur ni? Tak perlu. So functional group tu dah tak boleh pindah lagi dekat karbon ketiga dan keempat. So apa kita nak buat? Kita akan pendekkan rantai. Baru kita pendekkan rantai. Struktur ketiga kita akan pendekkan rantai. Tadi kita ada 4, sekarang ni kita ada 3 karbon. Okey. Dan kita masukkan functional group dahulu. Okey. Kita ada C4H8. 3 karbon sebagai longest dan 1 sebagai branch. Okey. So sekarang ni nak masukkan branch dekat mana? Mesti dekat karbon tengah. Okey. So karbon tengah. So dah 4 karbon settle. So kita ada berapa hidrogen? 8. So nak guna konsep apa? Kita guna konsep ataupun tips HONC. So karbon pertama boleh masuk 2, karbon kedua dah penuh 4 bond, 1, 2, 3, 4. Karbon ketiga dan branching dia karbon 3 karbon. Okey. So kita dapat struktur yang ke-3. So kita cuba lagi, kita buat 3 karbon. Kita buat pula karbon double bond antara 2 dan 3. So, struktur yang keempat ini adakah sama dengan struktur yang ketiga? So, kita test. Okay, so skeletal dia 1, 2, 3. Karbon kedua ada 1C. Dan karbon pertama dan kedua ada functional group. Struktur yang keempat 1, 2, 3 karbon. Karbon bawah functional group. So, kalau kita nampak dua struktur ini adalah sama. So, perlu tak kita nak lukis struktur yang keempat? Struktur keempat tak salah, tapi dia berulang. So berulang maksudnya tak perlu nak lukis lagi. So struktur keempat kita boleh buang. Okey, boleh pendekkan rantai lagi? Tak boleh. Kenapa? Sebab kalau kita pendekkan rantai 2 karbon, 2 lagi sebagai branch. Kena ingat branch kena duduk dekat tengah-tengah karbon. So kalau 2 karbon, mana ada karbon tengah kan? So dah tak ada karbon tengah dekat sini. So yang ni dah tak boleh buat. So the longest, the shortest carbon yang C4H8 boleh buat ialah 3 karbon. Okay. Dengan 1 branch. So, alkene ada 3 isomers for C4H8. Okay, C4H8 for cycloalkene pula, kita akan lukiskan. Kena ingat, cyclo ni mesti lukis bentuk cycle. Ada berapa carbon? The longest carbon kita nak buat 4 karbon. Kena ingat apa maksud cyclo? All carbons are bonded to each other. Okay. Kemudian cycloalkene no functional group, tak ada functional group. So tak perlu letak apa-apa. So kita terus kepada step HONC. So CH2, 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 CH2. Okay, so kita dapat struktur yang keempat. Okay, struktur yang kelima, apa kita buat? Kita cuba pendekkan rantai. Okey, 3 karbon sebagai longest carbon chain dan 1 branch. Okey, kemudian saya lengkapkan dengan hidrogen. So 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okey, so struktur 4 and 5 berbeza. Okay, kita cuba ubah kedudukan function C. Okay, adakah sama dengan struktur yang ke-6? Okay, kita try tengok dia punya skeletal structure. So skeletalnya untuk struktur yang keempat, struktur yang kelima, struktur yang ke-6. Okay, so sebenarnya struktur yang ke-6 sama macam struktur yang ke-5. So struktur ke-6 berulang. So perlu lukis tak? Tak perlu. Jadi ada berapa possible isomer for C4H8? Ada 5 possible isomer. 3 daripadanya adalah kumpulan alkene dan 2 daripadanya adalah cycloalkene.
Okey, so daripada 5 isomer ini, kita akan kelaskan pula kepada 3 jenis isomer. Satu, chain isomer. Yang kedua, positional isomer. Yang ketiga, functional group isomer. Functional group isomers. Okay, so chain isomer mesti homologous series yang sama. So saya kan dah minta korang divide kepada 2. So korang tengok alkin. Dalam alkin, diorang ni chain isomer homologous series yang sama. Tengok chain yang berbeza. So panjang chainnya, sini 4 carbon, sini 3 carbon. So chain isomer 1 and 3 are chain isomer. Okay. And then dalam cycloalkene ada tak chain isomer? So dia dalam homologous series yang sama. So compound structure 4 and 5. Structure 4 and 5, kita ada 4 carbon. 5, longest carbon dia ada 3 carbon. So 4 and 5 juga adalah chain isomer. Positional isomer, dia mesti ada mesti ada functional group. Okay, kemudian structure compound alkene dia ada functional group dan kita tengok position of functional group. Okay, so structure 1 functional group dia dekat carbon 1 and 2. Structure 2 antara 2 and 3. So positionnya berbeza. Oleh kerana 1 and 2 positional carbonnya positional groupnya berbeza, position of functional groupnya berbeza, maka mereka ini adalah positional isomer. Dalam cycloalkene tak ada tak? Tak ada. Kenapa? Sebab cycloalkene no functional group. Okay, lastly, functional group isomer berbeza functional group. Maksudnya, korang compare mana-mana structure daripada alkene dan mana-mana structure daripada cycloalkene. So, kita boleh ambil 1 dan 4 ataupun 3 dan 5. Okay. Example 4, draw all possible isomer for C4H10. C4H10O, kita kenal pasti functional group dia dahulu. So H 10 carbon 4. So kalau 2 times of carbon is hydrogen ni larger daripada lebih besar daripada bilangan carbon darabkan dengan 2. So dekat sini kita tahu all single bond with 1O. Okay, ada 2 homologous series yang mempunyai semua single bond dan 1O, iaitu alkohol, functional groupnya OH, dan ether, COC. So, oleh kerana ada 2 homologous series yang kita boleh lukiskan daripada C4H10O, kita akan buat apa? Bahagikan 2 kolom. Okay, kolom belah kiri saya nak letak alkohol, belah kanan saya nak letak ether. Okay, step kedua, macam biasa kita akan lukiskan carbon chain, dan step yang ketiga kita akan masukkan functional group. Step yang keempat kita akan masukkan HONC. Okay, kemudian kita akan cuba pendekkan rantai dan pindahkan kedudukan functional group. Dan setelah kita pindahkan, kita kena tengok structure tu repeated ataupun tidak. Okey. Step kedua, untuk alkohol kita akan lukiskan carbon chain. Kita ada 4 carbon. Okey, masukkan functional group. Step yang ketiga. Okey, kemudian lengkapkan dengan HONC. So, carbon boleh buat 4 bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam OH. So kita dapat structure yang pertama. Lukiskan skeletal structure bagi structure pertama. Ada 4 bond dan kita ada 1 OH dekat carbon yang pertama. Selepas tu kita akan masukkan, kita akan lukiskan structure yang kedua. Struktur kedua, kita kekalkan juga bilangan carbon, 4 carbon. Dekat sini kita akan pindahkan functional group OH. Okay, kemudian kita lengkapkan dengan hydrogen. Carbon mesti 4 bond. Okay, so struktur yang pertama dengan kedua adakah sama? So kita lukis skeletal.
1, 2, 3, 4 dan OH dekat karbon yang kedua. So kita tengok antara karbon struktur pertama dan kedua tak sama. Okey, sekarang ni boleh tak kita ubah lagi kedudukan functional group? So kita ubah dekat karbon ketiga pula. Dan kita try lukis. Okey, so OH dekat karbon yang ketiga. So struktur ini sama dengan struktur yang kedua. So kalau korang nampak dia dah start sama, maksudnya kita boleh pendekkan rantai. Struktur ketiga, kita akan pendekkan rantai jadi 3 karbon. Okay, 3 karbon sebagai longest dan 1 sebagai branch. Okay, so kita akan masukkan branch dekat karbon yang kedua. Okay, OH nak masuk dekat karbon yang mana dahulu? Masukkan dahulu dekat karbon yang pertama. Okay, so lengkapkan dengan hidrogen. Lengkapkan karbon dengan 4 bond. Okay, dan struktur yang keempat, kita akan buat 3 karbon dan 1 branch juga. Tapi apa beza? Kita akan masukkan dekat karbon yang kedua. So 3, 6, 9, 10 dalam OH. Okay, so kita tengok antara struktur 3 dan 4 ni sama ataupun tidak. Dengan kita lukiskan skeletal structure. So 1, 2, 3 karbon kan. So longest karbon tadi 1, 2, 3. Dekat karbon kedua ada karbon dan dekat karbon pertama ada OH. Struktur yang keempat 1, 2, 3. Dekat karbon kedua ada karbon. Dekat karbon yang kedua juga ada OH. So kita tengok antara struktur 3 dan 4 tidak berulang. So struktur keempat ni boleh diterima. Okay, and then boleh tak kita ubah dekat karbon yang ketiga ni? Tadi kita dekat karbon kedua, boleh tak nak dekat karbon ketiga? So kalau kita buat dekat karbon ketiga, kita akan dapatkan macam ni. So yang ni sama dengan struktur yang ketiga. So perlu tak nak ubah lagi dekat kedudukan OH ni? Dah tak perlu. So alkohol mempunyai 4 isomers yang mempunyai struktur molecular formula C4H10O. Okey, sekarang ni kita lukiskan untuk homologous series ether. Functional group ni adalah COC. Maksudnya O duduk antara C. So kena ingat O boleh buat 2 bond sahaja. Okey. So struktur yang kelima for C4H10O tapi homologous seriesnya ether, kita akan buat rantai panjangnya 4 bond, 4 karbon. Tapi kita akan buat macam ni. Kedudukan COC ni, O ni mesti duduk dekat antara karbon pertama dan karbon kedua. So karbon pertama dan karbon kedua. Okey, dan masukkan hidrogen. So 3, 5, 7, 10. Okey, kemudian struktur yang keenam, kita akan buat rantai 4 karbon. Tapi tadi antara 1 dan 2, sekarang ni kita akan buat antara 2 dan 3. So macam mana? So 1 dan 2, lepas tu ada O, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Okey, kemudian lengkapkan dengan hidrogen. So karbon paling kiri boleh letak 3 hidrogen. Karbon kedua boleh letak 2 hidrogen. Karbon ketiga boleh masuk lagi 2 hidrogen. Karbon keempat 3 hidrogen. Okey, so boleh tak kita nak buat antara karbon ketiga dan keempat? Okey, karbon ketiga dengan keempat akan jadi sama macam struktur 5. Okey, kita tengok dia punya skeletal tak? Skeletal for carbon 5, struktur 5. Karbon pertama bonded dengan O, bonded dengan karbon kedua, karbon ketiga, keempat. Struktur keenam, karbon pertama, karbon kedua, bonded dengan O, O bonded dengan satu karbon, karbon 3, karbon 3 bonded dengan karbon 4. Okey, struktur yang ketujuh, 1, 2, 3, karbon ketiga, 3 bonded dengan O, bonded dengan C, karbon ke-4. So, struktur 7 ini berulang macam struktur 5. So, kalau dah start berulang, apa kita nak buat? Kita pendekkan rantai. So, yang ni kita tak ambil. Okay, sekarang ni kita pendekkan rantai 3 karbon dan 1 branch.
So kita masuk dekat antara karbon pertama dan karbon kedua. So karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Kemudian nak masukkan satu branch. Satu branch kita akan masuk dekat karbon yang kedua. Dan kita akan lengkapkan dengan HONC. Kita lengkapkan karbon dengan hidrogen. So 1, 2, 3, 4, 7, 10. Okay. Dan kita akan lukiskan skeletal. Karbon pertama, poin pertama tu ialah karbon pertama. Tarik oksigen. Oksigen bonded dengan karbon kedua. Dan karbon ketiga. Karbon kedua ada karbon. So kita dapat struktur yang ke-7. Okey, kita akan kelaskan pula 7 isomer ini kepada type of isomer, chain isomer. Chain isomer mesti functional group ataupun homologous series yang sama. So, kenapa saya minta bahagikan? So, kita nampak, kita compare belah kiri saja nak cari chain isomer. So, chain isomer ialah antara structure 1 and structure 3. Dan kita boleh kata juga structure 2 and structure 4. Sebab functional group dia sama kan, kedudukan dekat position carbon number 2. Tapi chainnya ini 4 carbon dan 3 carbon. So 2 and 4 pun chain isomer. Okey, dalam ether ada tak chain isomer? So kita tengok antara structure 5 and structure 7. Okay, tapi selalu soalan minta satu je. So satu pasang isomer saja. So awak bagilah. So antara tiga-tiga ni betul. Okay, positional isomers. Kita tengok position of functional group. So, carbon number 1, structure number 1, 4 carbon dekat carbon number 1, structure number 2 dekat carbon number 2. Maka 1 and 2 are positional isomer. Ataupun kita boleh kata 3 and 4 pun positional isomer. Ataupun kita boleh kata 5 and 6 pun adalah positional isomer. Ini positional isomer, positional isomer, positional isomer. Okay, functional isomers kita compare antara alkohol dan ether. So, ambil je mana-mana daripada alkohol. So, saya nak ambil 1 and ether saya nak ambil 5. So, 1 and 5 adalah functional isomer. So, kena ingat possible isomer for C4H10 ada 7. Kemudian kita pecahkan pada chain isomer, positional dan functional isomer. Example 5, draw all possible isomers for C5H10O. So, first step yang kita akan buat, kita kenal pasti functional group. Okay, so kita tengok H ada 10, carbon ada 5. So, 2 kali 5, 10. Maksudnya, bilangan H sama dengan 2 kali ganda bilangan carbon. Maka dekat sini, kita ada double bond. Dan ada satu O. Ataupun kalau saya lukis C double bond O. Ada 2 homologous series yang mempunyai C double bond O sebagai functional group, iaitu aldehyde, aldehyde dan ketone. So apa kita buat? Bahagikan kertas kepada 2, iaitu satu aldehyde, satu lagi ketone. Aldehyde dan ketone mempunyai functional group C double bond O. Tapi apa beza dia? Aldehyde mesti duduk dekat karbon yang pertama. C double bond O mesti duduk dekat karbon yang pertama. Untuk ketone, dia tak boleh karbon pertama ataupun karbon terakhir. Dia mesti starting karbon 2 ataupun karbon 3 ataupun karbon 4. So, dia mesti duduk antara karbon. Okay. Step kedua, kita akan lukiskan karbon chain. So, aldehyde, kita ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O, karbon pertama, dan H. Kemudian kita ada lagi 9 hidrogen. 1 sini. So 9 hidrogen. So sini 2, 4, 6, 9, 10. Ini adalah struktur yang pertama. Struktur yang kedua, kita akan pendekkan rantai. Sebab apa? Kita tak boleh nak ubah functional group. Sebab aldehyde, functional group dia mesti karbon yang pertama.
So, kita pendek rantai. Jadi 4 carbon. Kemudian masuk functional group. Kalau 4 carbon, mesti ada 4 carbon, mesti ada 1 branch. Branch masukkan dekat carbon yang kedua dahulu. So, CH, CH, CH3, CH3, CH3. So, saya lengkapkan ikut tips HON C. 3 functional group. Yang keempat, mesti HON C. Struktur yang ketiga, kita buat 4 carbon lagi. Masuk functional group dekat carbon number 1. Tadi kita masuk dekat carbon number 2. Sekarang ni kita masuk dekat carbon number 3. So, lengkapkan dengan H. CH3. Sini 1, 2, 3, 4. Sini 1. Carbon kedua 1, 2, 3, 4. So, kita tengok pula skeletal sebab nak kenal pasti adakah dia struktur yang berulang. So, kita start dengan struktur 1. 1, 2, 3, 4, 5. Carbon number 1 ada O. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Carbon number 1 ada C double bond O. Carbon number 2 ada CH3. Okay, and then structure 3. 1, 2, 3, 4. Carbon number 1 ada C double bond O. Carbon 3 ada CH3. So structure 2 and 3 tidak berulang. So structure 3 accepted. Okay, sekarang ni kita akan pendek rantai carbon. Tadi 4 carbon, sekarang ni kita akan buat 3 carbon. 1, 2, 3. And then C double bond O dekat carbon yang pertama. So 3 carbon maksudnya kena ada 2 branch. Mesti letak dekat tengah. So seterusnya kita akan lengkapkan dengan HON C. Carbon mesti 2 bond. So dekat sini dah 2 bond. Carbon oksigen mesti 2 bond. So sini dah 2 bond. Carbon mesti 4 bond. So ni 4. 1, 2, 3, 4. Masuk H. Sini CH3, CH3, CH3. So dah dapat struktur yang ke-4. Kalau kita tengok skeleton 1, 2, 3. C double bond O carbon pertama. Carbon kedua ada 2 C. Okay, so overall aldehyde ada 4 structure isomers for C5H10O. Okay, so oleh kerana aldehyde dah habis, so kita masuk pula ketone. Ketone kena ingat mesti duduk dekat starting carbon yang kedua. So kita akan lukiskan rantai panjang 1, 2, 3, 4, 5. C double bond O letak dekat carbon kedua. Okay, kemudian dah masuk functional group, kita akan lengkapkan dengan H. Seterusnya, ini carbon kedua. So, kalau kita cuba pindahkan C double bond O, duduk carbon ketiga. So, kita akan dapat macam ni. So, lengkapkan dengan H. So, 5, 10. So, C5H10O. Okay, struktur yang ke-7. Struktur 7, kita akan pendekkan rantai. So, kita akan buat 4 carbon. Masuk functional group C double bond O. Okay, kemudian kita dah ada 4 carbon, kita ada 1 branch. Nak masuk dekat carbon yang pertama dan yang keempat tak boleh sebab dia adalah carbon hujung. So, nak masuk dekat carbon kedua ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. Ingat balik H, O, N, C. H boleh buat 1, O buat 2, N buat 3, C buat 4 bond. Okay, sekarang ni tinggal carbon yang ke-3. So, dah masuk carbon, barulah kita penuhkan dengan hydrogen. So CH3, 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 sini 1 H. So done. C5H10O boleh buat 7 isomer, 4 daripadanya aldehyde dan 3 daripadanya adalah ketone. Okey, seterusnya chain isomer. All possible isomers for C5H10O ada 7. Sekarang ni kita nak kelaskan 7 isomer ni kepada chain, positional isomers dan functional group isomer. Okay, chain isomers adalah kita compare dalam aldehyde sahaja. So, kita ada compound 1 and compound 2. Okay, positional kita akan ambil
dekat ketone. Kenapa? Sebab aldehyde adalah karbon yang pertama. Semuanya functional group dia dekat karbon yang pertama. Tapi dekat sini, ketone, kita ada functional group dekat karbon yang kedua. Yang ini functional group dekat karbon yang ketiga. Maka positional isomers ialah compound 5 and 6. Lastly, functional group isomers antara aldehyde dan ketone. So, ambil satu pasangan antara 1 dan 5.